Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan pendengar yang di luar sana, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia diberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, diberikan kita nikmat kesihatan, diberikan kita nikmat rezeki, kesempatan untuk menuntut ilmu. Dalam keadaan yang sebegini kita masih boleh mendengar dengan secara live walaupun kita ada halangan untuk mendengar secara depan, tapi insya-Allah semoga ia bermanfaat. Insya-Allah. Tayyib, pada malam ini juga saya akan kongsikan satu tulisan, satu karangan ataupun kita kata satu buku yang mana dikeluarkan oleh Syekh Prof. Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr. Taib. Buku ini ataupun tulisan ini menceritakan 10 nasihat pelindungan daripada wabak. Umumlah, wabak taun ke apa ke. Tambah-tambah sekarang ni kita ada virus corona. 10 nasihat daripada Syekh Abdul Razak bin Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr tentang pencegahan, berlindung daripada wabak. Taib. Sebelum kita maju ke hadapan, kita akan masuk satu persatu. Kitab ini ditulis dengan tujuan apabila dibaca, didengar, mendapat ilmu daripada kitab tersebut, apa yang kita boleh buat, kita beramal dengan ilmu. Bukan kita dengar saja, bukan kita buat tak tahu sebagai hiasan, tidak. Tetapi kita dengar, kita beramal. InsyaAllah. Taib. Qala Syekh Qala Syekh Abdul Razak Al-Ula, yang pertama, ad-du'a, doa ketika turunnya bala. Daripada Uthman bin Affan. Qala daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an. Beliau telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyebut bismillahilladzi la yadurru ma'asfihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga masuk waktu pagi. Dan barang siapa yang menyebutnya di waktu pagi, maka dia tidak akan ditimpa balak secara tiba-tiba sehingga waktu petang. Riwayat Abu Daud dan selainnya. Taib. Bismillahilladzi la yadurru ma'asfihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hadis diriwayatkan oleh Uthman bin Affan daripada Abu Daud dan selainnya. Taib. Hadis ini bermaksud dengan nama Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asfihi, tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan dengan namanya di bumi maupun di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, hadisnya sahih. Taib. Dah kita buat, kita baca. Zikir pagi, zikir petang, kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asfihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bila kita sebut tentang doa, zikir, ataupun perkataan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama mesti diikuti dengan ilmu. Apa yang kita nak buat, tak kiralah doa ke zikir ke, mesti ada ilmu. Yang pertama, ilmu kita tentang Allah Subhanahu taala. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita mentauhidkan Allah bagaimana? Kalau kuat tauhid kita, ilmu kita tentang Allah kita ada, pergantungan kita kepada Allah lebih tinggi. Tapi kalau tauhid kita tak ada, ilmu kita tentang Allah tidak ada, kosong, pergantungan kita kepada Allah tidak ada kekuatan. Bagaimana kita bergantung pada satu orang ataupun kita menyerah satu benda kepada satu orang yang mana kita tidak ada ilmu pada orang tersebut? Ini tidak boleh.
Kita kalau nak cari satu orang, contohnya kita nak bagi jadi security, kita mesti tahu dia ni ada pengalaman kerja, pandai bela diri, dia ada seni pandai main senjata, tak tidur, orang ni jaga-jaga duduk tidur malam-malam, orang masuk lagi, rompok lagi, dia ni boleh jaga malam. Kita ada ilmu tentang dia, baru kita boleh lantik dia jadi sebagai security ataupun penjaga. Ini tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mencipta para makhluk. Kita kena kenal dia. Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat yang tidak tidur, tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku akan tunaikan. Dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah sebanyak 3 kali. Barang siapa yang baca 3 kali, kalau pagi sampai ke petang, tidak akan ada musibah akan timpanya. Kalau petang sampai pagi esok pun tak ada musibah akan timpanya sebanyak 3 kali. Bacaan dia bismillahilladzi la yadurru ma'asfihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim akan terjadi dengan orang yang mentauhidkan Allah. Kalau keyakinan dia tinggi, persangkaan dia kepada Allah itu tinggi, akan menjadilah doa ni. Tapi kalau dia baca, dia pun tak faham maksud dia apa, dia pun tentang Allah pun dia tak yakin, memang tak jadi baca lah 200 kali pun tak guna. Taib. Qala athani, yang kedua, nasihat yang kedua, memperbanyakkan zikir. Memperbanyakkan zikir. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi surah Al-Anbiya, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lah. Taib. Ni cerita tentang Nabi Yunus yang kena telan dengan ikan di dalam perut ikan. Taib. Ketika di dalam kegelapan perut, Nabi Yunus alaihi salam membaca zikir la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat ini mempunyai penuh maksud merendah diri. Yang pertama, mengandungi kalimat tauhid. Yang ketiga, meminta doa dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok cara orang berzikir. La ilaha illa ant, tauhid. Tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang mana sesungguhnya Maha suci engkau. Ini pujian pada Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Bila kita sebut zalim, iaitu meletak satu perkara bukan pada tempatnya. Duit orang derma dekat masjid, dia guna pergi beli ayak nyok. Pergi beli KFC, beli McD. Ini zalim. Zalim ni bukan buat jahat ke orang je. Menggunakan satu benda, meletak satu benda pada bukan tempatnya. Taib. Datang virus. Kita kata, kita tawakal kepada Allah. Tak apa. Tak payah pakai mask pun tak apa. Tak payah pakai sarung tangan pun tak apa. Tak payah pakai sabun pun tak apa. Pergi duduk dengan orang penyakit-penyakit ni. Dia kata kita bergantung pada Allah. Ini meletak satu benda pada bukan tempatnya. Ini zalim. Bila kita sebut zalim, Nabi Yunus alaihissalam. Cuba kita lihat. Bagaimana Nabi Yunus. Yang mana ia Nabi. Dilantik oleh Allah SWT sebagai Nabi. Utusannya Allah SWT. Mengatakan la ilaha illa ant ketika ditimpa musibah. Sebab sekarang kita di Malaysia ditimpa musibah. Yang mana musibah ini tuan-tuan, imma ia akan selesai, wa imma ia akan membesar. Dia akan berhenti musibah ni. Dia akan keluar. Virus ni akan berhenti. Imma berhentinya dengan kemuliaan, wa imma berhenti dengan kehinaan. Pilih. Semua di tangan kita. Kalau kita keluar daripada virus ini dengan penuh maksiat, penuh kemungkaran, tidak bertaubat, tidak melakukan amal zikir, tidak mengambil kesempatan untuk muhasabah, kita keluar daripada musibah ini dengan penuh kehinaan. Tetapi kalau dengan waktu sekarang, kita boleh bersama dengan keluarga, kita boleh duduk rumah. Ada duduk rumah, dia buat macam-macam. Suruh kira gula lah, suruh kira garam lah. Dia suruh asing pula Nescafe 3 in 1 tu. Yang mana gula, yang mana Nescafe, yang mana krim. Kerja-kerja tak yang tak berfaedah. Ada pula buat video duduk saja. Ini masalah. Waktu sekarang kita guna yang terbaik. Baca Quran ke, zikir. Paling-paling kurang bersama isteri layan yang baik. Itu semua benda-benda yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam penuh kegelapan, bayangkan. Di dalam satu benda yang musibah yang dia tak sangka-sangka. Kemudian di dalam kegelapan, tak nampak cahaya. Dan dia tak tahu bila keluar. Ini pergantungan dia kepada Allah. Apa yang dia buat? Dia bukan main TikTok.
Dia bukan dia menyanyi. Dia bukan duk kira ni kafe tak. Dia duk baca zikir. Apa zikir Nabi Yunus yang diceritakan dalam Quran? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ni dulu orang yang zalim. Nabi Yunus bukan mengaku betapa rendahnya diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Ibn Kathir adalah ulama tafsir. Kalau orang kata dia menuntut ilmu tak kena Ibn Kathir, mohong. Terhadap maksud potongan ayat wa kadzalika nunjil mu'minin, sekiranya mereka orang-orang yang beriman dalam kesusahan, kemudian mereka berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi jika mereka berdoa dengan ini, iaitu perkataan la ilaha illa an subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ketika ditimpa musibah maka kami akan menyelamatkan mereka. Kemudian beliau, iaitu Ibn Kathir menyebutkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Nabi Yunus alaihi salam yang dibaca olehnya ketika di dalam perut ikan nun, iaitu la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin, sekiranya seseorang berdoa dalam apa jua keadaan sekalipun dengan menyebutnya, maka akan dikabulkan oleh Allah permintaannya, kecuali dengan syarat mentauhidkan Allah Subhanahu Taala. Ingat syarat ni. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmizi. Baik. Nabi SAW kata apa? Sekiranya satu orang ni berdoa seperti doanya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan nun, di dalam kegelapan, ditimpa musibah, yang mana kita di zaman sekarang, tahun 2020, bulan 3, 20 hari bulan 3, 2020, kita dilanda satu musibah, penyakit virus yang mana tidak boleh siapa pun kawal. Tak ada siapa pun boleh kawal. Dalam keadaan terdesak, sempit, ditimpa musibah, kita berdoa, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin, dengan ilmu, dengan tauhid, keyakinan yang kuat, insya-Allah Allah Subhanahu Taala dan Nabi SAW memberi janji, barang siapa yang berdoa dalam apa jua keadaan sekalipun dengan menyebutnya perkataan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin, maka akan dikabulkan oleh Allah permintaannya. Baik. Qala Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, telah berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, tidaklah terangkat satu kesusahan di dunia itu melainkan dengan tauhid, mengesahkan Allah. Demikian terkandungnya tauhid di dalam doa ketika kesusahan, seperti yang terkandung dalam doa Nabi Yunus. Sekiranya orang yang ditimpa kesusahan berdoa dengannya, maka akan terangkat kesusahannya, tidak lain tidak bukan adalah dengan tauhid. Ini yang qala Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata dalam kitab Al-Fawaid, sesiapa yang baca kalimat ini ataupun baca doa Nabi Yunus alaihissalam ketika ditimpa musibah, baca dengan perlahan, khusyuk dan mentauhidkan Allah, mempunyai ilmu tentang Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Taala, nescaya Allah akan tunaikan hajatnya. Dan tidaklah seseorang ditimpa kesusahan yang dahsyat melainkan adalah akibatnya menyekutukan Allah. Tidak juga ia terselamat darinya melainkan dengan mentauhidkan, dan dialah Allah tempat makhluk meminta peliharaan, perlindungan dan keselamatan, dan daripada Allah jualah kita beroleh taufik. Taib. Ini perkataan Ibn Qayyim rahimahullah. Musibah ditimpa macam kuliah saya yang sebelum ni, Allah tidak akan uji satu orang manusia yang beriman kepada Allah, kecuali Allah mencintai dia. Dan tidak Allah uji satu orang menjadi bala untuknya kerana kekufuran dan kemaksiatan yang berlaku kepadanya. Dia dua. Kalau ujian kepada orang salih, ini alamat Allah ingin mengangkatkan darjatnya. Kalau ujian untuk orang salih, mukmin, para nabi, bukan kerana dia melakukan kekufuran, bukan kerana dia melakukan kemaksiatan, tetapi ingin mengangkat darjatnya. Tetapi apabila berlaku kepada orang yang melakukan maksiat, ini kerana musibah dan bala untuknya. Imma dia keluar daripada musibah ini dengan mukmin ataupun dalam keadaan najah, iaitu berjaya, wa imma dia keluar dalam keadaan fashil, iaitu gagal. Nasihat yang ketiga, meminta perlindungan daripada ujian yang menyulitkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala wa darikisy syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Maksudnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sering meminta perlindungan daripada Allah supaya dijauhkan dari ujian yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderita, takdir yang buruk dan cacian para musuh. Nabi pun minta doa, minta berlindung. Tiba-tiba ada orang kata tak payah usaha apa, kita duduk saja ya. Ini dia lagi hebat daripada Nabi lah kiranya. Ini bukan kerana dia wali, bukan kerana dia itu para habaib, tetapi dia itu wali syaitan. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda, maksudnya mintalah perlindungan kepada Allah daripada ujian yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan cacian para musuh. Kedua-dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Inilah kita baca ni bukan dengar saja lah. Dah tak tahu tu tulis. Dah tak boleh tulis pun ingat apa. Banyak baca-baca doa ni. Ni duduk saja. Time ni lah dia kalut. Dia kata duduk saja tak boleh buat apa. Dia kata bosan. Ada yang kata 14 hari ni macam dalam penjara. Tuan-tuan, kalau dalam 14 hari ni kita tak isi dengan taatnya kepada Allah. Ini peluang yang mana Allah beri kepada orang yang mukmin, dan inilah masa sama ada kita berkumpul amal soleh, wa imma kita masing-masing kumpul dosa. Na'udzubillah. Nasihat yang keempat, melazimi doa keluar daripada rumah. Lah kita tak boleh keluar rumah, tapi ada geng-geng ketegak ni. Dah nak ketegak sangat. Kita baca ni. Melazimi doa keluar daripada rumah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu keluar dari rumah lalu berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, riwayat Abu Daud. Maksudnya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyerahan diri dia kepada Allah. Tengok, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah buat, kita dah pakai mask, kita dah pakai sarung tangan, kita dah pakai sabun, menjaga kebersihan. Tetapi kekuatan semua itu bukan daripada kita, daripada Allah SWT. Hari ini terkejut, tergembak. Doktor kena COVID-19. Mereka tu menjaga kebersihan. Bukan mereka pengutuk macam kita. Mereka jaga kebersihan, mereka pun kena. Bukan kerana apa? Kerana itulah kehendak Allah SWT. Sebab tu saya pesan pada kuliah sebelumnya, pertama kita bergantung dengan Allah, kemudian diikuti dengan asbab. Lalu baginda bersabda, maka Allah berkata kepadanya, engkau telah diberikan petunjuk, dicukupkan dan dilindungi, maka syaitan pun menjauhinya. Lalu berkata syaitan yang lain, mana mungkin engkau boleh mengganggu seseorang yang telah diberi petunjuk, kecukupan dan perlindungannya. Ini tentang orang yang bersama orang yang mendapat taufik dan hidayah. Syaitan pun tak boleh bagi ruang. Sebab tu orang jahil ni satu penyakit yang mana sangat bahaya. Orang jahil ni kalau bahasa Malaysia ni, jahil bahasa Arab ni kasar. Tapi orang Malaysia bila dengar jahil ni dia senang. Dia dengar bodoh dia terasa. Sebenarnya jahil ni lebih berat pada perkataan bodoh. Orang yang bodoh ataupun orang yang jahil, orang yang kurang ilmu, bila penyakit itu dilandai, kerana semua manusia asalnya jahil. Semua manusia. Kita pun tak pernah mengaku kata kita pandai. Sebab kita jahil lah, kita menuntut ilmu. Bila kita sebut jahil ada dua. Satu jahil dia memang dia tak tahu apa, tapi dia mengaji. Tak apa. Itu mulia baginya. Tapi kalau dia jahil, bangga dengan kejahilan, bangga dengan kebodohannya, itu kehinaan baginya. Ada orang kata tak payahlah. Kita hanya bergantung pada Allah, tak payah pakai mah apa. Ni perkataan-perkataan yang penuh dengan kejahilan. Sebab tu para imam mengatakan kejahilan itu lebih paling bahaya, dia penyakit. Kerana kejahilan lah orang membela maksiat. Kerana kejahilan lah orang melakukan kemungkaran. Kerana kejahilan lah orang melakukan kesyirikan. Kerana jahil. Jadi manusia semua pada hakikat jahil. Tidak ada satu manusia pun yang beranak-beranak bijak tu. Tak ada. Semua manusia jahil. Perbezaannya manusia yang mengangkat kejahilannya dengan menuntut ilmu, atau manusia yang mengangkat kejahilannya dengan kejahilan, iaitu tidak menuntut ilmu ataupun bermain mimpi dengan para syaitan. Na'udzubillah. Nasihat yang kelima, berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan pada waktu pagi dan petang. Itu zikir pagi dan zikir petang. Daripada Abdullah bin Amr dan bapaknya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini pada waktu pagi dan petang. Doa apa? Cuba dengar Ustaz. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah
fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatik an ughtala min tahti. Maksud dia, hadis ni riwayat oleh Imam Abu Daud. Maksudnya, wahai Allah, dengan nama Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan kesejahteraan pada agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutuplah aib-aibku, amankanlah diriku daripada ketakutan. Wahai Allah, peliharalah dari hadapanku, juga belakangku, dan dari kananku dan dari kiriku, serta atasku, dan aku meminta perlindungan dengan keagunganmu daripada dicerobohi dari bawahku. Ini hadis ataupun doa yang sangat-sangat bagus. Pertama, dia minta selamat pada agama dia. Kemudian dunia dia. Tengok bahasa-bahasa macam mana orang berdoa. Kita kalau sebut bab doa, tuan-tuan, orang kalau berdoa ni dia cukup tidak ada adab. Dia bila angkat tangan tu, ya Allah aku nak kaya. Ya Allah aku nak sihat. Ya Allah aku tak mahu beres ni. Itu memang berdoa. Tetapi doa ni dia ada adabnya. Bahasa kita dengan Tuhan. Kita menggunakan nama-nama Allah. Rendahnya diri kita. Jangan kita sombong. Kita kalau nak minta dengan raja pun, kita ampun tuanku, patik-patik beribu-ribu ampun. Tani Tuhan pada raja. Tuhan pada raja. Lebih layak kita meminta dengan kerendahan diri kita. Sebab tu kita hafal nama-nama Allah. Bukan hafal sebab nasyid, bukan hafal sebab lagu. Tetapi untuk kita guna ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, memperbanyakkan doa daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Baginya dan bapaknya. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesiapa di antara kamu yang terbuka pintu-pintu doa baginya, iaitu sering berdoa, maka akan terbuka baginya pintu-pintu rahmah. Dan doa yang paling Allah sukai ialah doa meminta kesejahteraan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, sesungguhnya doa itu memberi manfaat terhadap perkara takdir yang telah ditetapkan atau belum ditetapkan. Maka berdoalah kalian wahai hamba-hamba Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan selainnya. Taib. Daripada Ibnu Umar dan ayahnya sendiri, Umar Al-Khattab, menceritakan Rasulullah SAW berkata, sesiapa di antara kamu yang terbuka pintu-pintunya, dia doa baginya. Pintu-pintu doa baginya itu orang yang sering selalu berdoa. Maka akan terbuka baginya pintu-pintu rahmah. Dan doa yang paling Allah sukai ialah doa meminta kesejahteraan. Doa yang paling bagus sekali, doa minta kesejahteraan. Kesejahteraan ni dua. Fizikal dan batin kita. Yang paling penting agama kita. Itu kesejahteraan dalam agama kita. Kita tidak merasa jahil dalam agama kita. Kita tak terpesong daripada jalan Al-Quran dan Sunnah. Kita tak tergolong golongan yang memerangi Allah dan Rasul. Kita jauhi pada golongan-golongan yang ditipu daya oleh syaitan. Ini kesejahteraan di agama kita. Yang dunia kita. Diikuti dengan dunia kita. Tapi yang paling pertama, yang paling mulia, yang paling penting, iaitu kesejahteraan, keselamatan dalam agama kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, sesungguhnya doa itu memberi manfaat terhadap perkara takdir yang telah ditetapkan ataupun belum ditetapkan. Maka berdoalah kalian wahai hamba-hamba Allah. Mintalah. Mintalah. Daripada kita duduk saja ni pada malam ni, berdoalah. Berdoa. Keselamatan untuk kita, keselamatan untuk keluarga kita, keselamatan untuk semua rakyat Malaysia. Dan nasihat yang ketujuh, tidak mendatangi tempat yang terdapat wabak. Ada satu tempat tu dia ada wabak, jangan duduk gagah pi lah. Jangan kita duduk pi, dah tahu tempat tu ada wabak. Ini ceritakan daripada kisah Umar yang banyak disebut, bahkan disebut oleh Menteri Agama kita sendiri tentang Umar ketika datang nak pergi ke satu tempat. Kemudian dia dapat tahu tempat tu ada penyakit ta'un, penyakit yang wabak yang berjangkit. Kemudian pergi siasat betul tak betul, khabar ni betul. Kemudian dia nak patah balik, Abu Ubaidah Jarrah kata, wahai Umar, adakah kau lari pada takdir? Dia kata, aku lari pada takdir, ke takdir yang lain. Maksudnya bukan tidak ada yang berlaku dalam dunia ni, semua dia di bawah ataupun di jalan di atas takdir. Sebab tu orang Arab kata, kita ni berjalan di atas tapak tangan yang mana di bawah kaki kita tertulis takdir kita. Ima kita ubah dengan doa kita, dengan perbuatan kita, tetap di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan hadis tentang tak boleh kita pergi tempat wabak, seperti hadis-hadis yang sebut
sebelum ni. Taib. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahawa Umar radhiyallahu an baginya telah keluar ke Syam, lalu Abdurrahman bin Auf memberitahunya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kalian terdengar turunnya wabak di sebuah wilayah, maka janganlah kalian datangi ia, dan jika ia turun di tempat yang kalian berada di situ, maka jangan kalian keluar melarikan diri dari wilayah tersebut. Ini perbuatan yang mana kita dak buat. Pertama, satu wabak turun dekat tempat tu, jangan kita pergi. Ini ada juga dia kata tiket murah sebab nak layan ikut nafsu bini dia pun pergi beli tiket tu, dia terbang pergi. Hal ni yang pertama. Kemudian jika dia duduk di kawasan yang mana ada wabak tersebut, jangan dia lari. Duduk situ. Imam dia selamat, imam dia mati kerana ia berjangkit. Ada orang kita ambil kesempatan balik kampung cuti. Dia bawa virus tu. Ini telah melanggar arahan Nabi Muhammad SAW. Dia ada dua. Imma dia melanggar perintah Nabi. Dia tahu tak boleh, dia buat juga, dosa. Yang kedua, kalau dia tak tahu, dia jahil, diampun oleh Allah SWT. Dah tahu, jangan buat lagi. Kemudian dah suruh arahan duduk rumah tu, jangan duduk keluar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW telah bersabda, janganlah orang yang sakit itu mendatangi orang yang sihat. Orang dah sakit, jangan pergi kat orang sihat. Pasal apa? Penyakit tu berjangkit. Kedua-dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebab tu kita tangguh solat Jumaat. Kerana ada manusia ketegang. Tahu ketegang? Kerah kepala. Dia kerah kepala. Dia kira dia nak pergi. Dia kata, kita takut Tuhan. Nak pergi juga Jumaat. Ada mula-mula perlih tak pergi Jumaat. Dia pergi mayang kat Kedah. Itu orang kata ketegang tu. Dia tahu kata, Nabi dah larang dah. Gagah pergi juga. Memang dia tak tahu kata dia jangkit. Dia tak tahu dia tu terkena wabak tersebut. Tapi bila dia dah kena, bagaimana orang yang tak bersalah disebabkan kelakuan, perbuatan kebodohan, yang kejahilan yang dia buat itu menyebabkan orang yang meribak. Itu tak. Itu benda yang salah. Baru ni timbul isu satu orang jemaah mana tahu. Pi dia tu terkena wabak, pi menegak tu sana, orang pi makan habis. Habis dengan semua orang kena. Time bila orang suruh pi cek kesihatan, kami tak kena . Dia kata mana ada? Tengok depa geng depa boleh banyak kali. Taib, nasihat yang ke-8. Membuat kebaikan dan melakukan ihsan. Melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Sebab itulah. Wastabiqul khairat. Wastabiqul khairat. Belum melakukan kebaikan. Daripada Anas radhiyallahu an, baginya, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perbuatan yang baik itu menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk serta bencana dan musibah, dan orang-orang yang baik di dunia ini merupakan orang-orang yang baik di dunia itu merupakan ahli-ahli kebaikan di akhirat. Riwayatkan Al-Hakim. Perbuatan yang baik itu menghindar daripada perbuatan-perbuatan yang buruk serta bencana dan musibah. Melakukan kebaikan itu menjadi satu penghalang daripada ditimpa musibah. Telah berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, dan di antara penawar yang teragung bagi penyakit adalah berbuat baik dan berlaku ihsan, mengingati Allah, iaitu berzikir, melakukan kebaikan, cakap dengan orang elok. Ni kita dalam Facebook ni kita duk mencela orang, marah orang. Kalau dia tak tahu, kita tegur dia. Tapi kalau dia tahu dah, dia buat juga, yang tu kita kena cakap cara lain. Sebab cakap cara lembut dia tak guna. Polis duk pergi rendah dah. Balik dia kata, bukan bila tak boleh kumpul oi. Dah ketegak juga, kita turun tentera bang. Ini masalah. Bukan kita, sebab tu berlaku kebaikan ni bercakap baik. Mendengar perintah pemerintah. Berbeza tu. Mendengar arahan pemerintah. Sebab itu dalam akidah Ahlussunnah, patuh dan taat kepada pemerintah itu wajib. Bukan sunat, bukan mubah, bukan makruh, bukan harus. Wajib. Selagi dia Muslim. Tak tahu aku ada golongan mana kata pemerintah kita kapiak ni bahaya. Ni geng-geng khawarij. Ekstremis dan sebagainya. Kemudian melakukan amal kebaikan, iaitu melakukan amal soleh, mengingati Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, minta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk kepada Allah, patuh arahannya, meminta dalam menolak penyakit-penyakit.
Meminta kepada Allah dan bertaubat. Ha? Meminta kepada Allah dan bertaubat. Meminta kepada Allah dan berdoa sama ya. Bertaubat pun termasuk dalam doa. Ini disebut sebagai contoh-contoh ya. Pada hakikat sama ya. Berdoa. Bila kita sebut bertaubat, kerana dengan taubat al-istighfar itu pintu rezeki. Pintu rezeki. Qala Al-Hasan Al-Basri, di mana orang semua datang pergi kat dia duduk mengadu. Dia ni kira duduk dengar masalah orang. Bila orang mai tanya dia ada masalah sekian dan sekian, dia kata minta ampun, istighfar. Jumpa sekian, minta ampun, istighfar. Orang tanya pasal apa, semua istighfar, masalah bukan sama pun. Tapi dia kata dengan keampunan itu, meminta keampunan Allah bukan pintu rezeki, dengan menggunakan nas dari surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi tuan-tuan, kita banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beristighfar tak mestinya berjemaah. Kita ni kalau nak semangat dengan berjemaah, cuba bersemangat dengan seorang-seorang. Di hari kiamat dia tak bangun kita duduk geng mana. Dia bangun seorang-seorang. Mak pak kita pun kita tak kenal. Kita kena, kita duduk seorang-seorang kita. Berzikir pelan-pelan. Faham, tadabbur. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW minta ampun. Lihat bagaimana para sahabat berzikir kepada Allah. Tak ada lagi cerita hadis yang sahih ke, mengatakan Hasan ke, Nabi dengan sahabat duk buat bulatan tok ayat tengah tu. Kita baca tahlil 100 kali. Baca. Tak ada dengar. Secabang siapa meh. Memang takkan jumpa punya. Memang tak ada. Yang kita dah pergi buat apa? Berzikir pelan-pelan, kita faham. Kadang-kadang bila orang bunyi Arab sikit dia kira nak amin ya. Ini masalah ya. Dia ingat doa. Ini satu benda yang kejahilan yang mana kita perlu angkat. Dan perkara-perkara inilah yang memberi kesan dalam menolak penyakit-penyakit dan kesembuhan. Ia juga lebih baik daripada ubat-ubatan semula jadi. Lebih baik itu bukan bermaksud tak payah guna lah. Kena faham tu. Kalau orang yang menggunakan ubat-ubatan, menggunakan alat teknologi semata-mata tanpa bergantung kepada Allah, imma ia tidak sembuh, wa imma dia sembuh. Kalau dia sembuh, itu bukan kerana Allah redha padanya. Itu satu dosa. Sebab tu kita yang pertama sekali pergantungan kita kepada Tuhan. Yang kedua diikuti dengan sebab. Itu yang disebutkan Ibn Qayyim. Lebih baik pada ubatan semula jadi. Bermaksud yang tu yang terbaik, kemudian baru diikuti dengan benda-benda yang ubat-ubat, Panadol ke apa segala makna tu. Baik. Ia bergantung pada persediaan dan penerimaan diri terhadapnya serta keyakinan terhadap perkara-perkara tersebut dan memanfaatinya. Baik. Dia ikut atas keyakinan kita. Sebab tu saya sebut pada awal-awal tadi. Apa pun kita berdoa, bergantung ilmu kita tentang Tuhan. Kalau pergantungan kita kepada Allah itu kuat, keyakinan kita kepada Allah itu kuat, insya-Allah apa yang kita minta Allah akan tunaikan. Tapi kalau keyakinan kita kepada Allah tidak ada, kita dengan Allah pun kita tak bergantung sangat. Duk harap dekat mas tu ya. Duk harap dengan sabun cuci tangan tu. Duk harap kat benda tu ya. Ini salah. Sebab tu ia boleh terjatuh pada syirik kecil. Karena kita kadang-kadang pengharapan sepenuhnya pada benda-benda ni, kalau tanpa mengikuti dengan zatnya Allah SWT, yang mana Allah SWT yang patut kita bergantung, tapi kita lebih bergantung sepenuhnya kepada makhluk, ini syirik. Tapi berhati-hatilah. Kerana penyakit ni kadang-kadang dia main secara zahir dan diuji dengan iman. Virus coronavirus ni secara zahir boleh mati. Boleh sakit, nafas tak boleh dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, iman kita pun kena virus juga. Ada orang yang tidak ada ilmu, sepenuhnya dia meyakini virus tersebutlah yang memberi mudarat, sedangkan dia tidak meyakini bahawasanya Allah SWT yang memberi dan memberi dan menghalang. Semua itu atas kehendak, di bawah kehendak Allah SWT. Dan nasihat yang ke-9, bangun malam untuk beribadah. Bangun malam bukan senang. Nak bangun malam, nak sembahyang ni bukan senang. Hak atas meja bercakap pun belum tentu boleh buat. Tapi ini orang kata sebagai peringatan. Kita baca sama-sama. Sebab tu kadang-kadang dah kita baca ni kita kena buat. Bangun malam untuk beribadah. Walaupun ia bukan wajib, tetapi ia diperintahkan. Bahkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling malah bangun-bangun pun zikir cukup dah. Ini sebagai peringatan untuk saya dan tuan-tuan yang lihat di luar sana.
Daripada Bilal radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW telah bersabda, bangunlah kalian pada waktu malam untuk beribadah. Sesungguhnya ia adalah adat orang-orang yang saleh sebelum kamu. Dan sesungguhnya bangun malam itu mendekatkan kalian kepada Allah dan menghindarkan daripada dosa, dan ia menghapuskan keburukan-keburukan dosa serta menjauhkan tubuh badan daripada penyakit. Orang yang bangun malam, pertama dia dekat dengan Tuhan. Kedua, dia ampun dosa-dosa dia. Yang ketiga, tubuh badan menjauhi penyakit-penyakit dari tubuh badan dia. Ini 3 benda ni yang kita dapat kalau kita bangun malam. Ini siapa kata? Nabi SAW yang kata. Jadi kita pun kena percayalah. Bukan Tok Guru kita kata. Ni Nabi kita kata. Dia bukan mengikut mimpi ni. Kalau Nabi, daripada wahyu. Tetapi kita ni tidak ada wahyu. Cukup dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ke-10, menutup bekas makanan dan minuman. Tutup bekas makanan. Dah makan tutuplah. Daripada hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, qala, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, tutupilah kalian bekas makanan dan minuman. Ikatlah dengan rapi. Kerana ada satu masa ini di dalam setahun turun ketika itu wabak, iaitu penyakit. Ia tidak akan menghinggapi bekas makanan yang telah ditutup atau bekas minuman yang telah diikat rapi. Sekiranya tidak menutupi bekas makanan dan mengikat bekas minuman, wabak tersebut akan menimpa kepadanya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tutup makanan kita. Itu apa maksudnya? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Bukan tutup makanan saja. Menjaga kebersihan. Makanan tutup, minum tutup, ayak semua tutup, bagi rapat. Kalau akan turun satu wabak. Yang mana ia akan menghinggapi makanan tersebut. Kalau tutup selamat, tak tutup, memang kena lah. Poin dia nak abang jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, dan inilah perbuatan penutup bekas makanan dan minuman, perkara yang tidak diketahui oleh sekalian ahli perubatan. Sebab tu Ibn Qayyim ni adalah doktor. Walaupun dia tak ada CJ PhD doktor, tapi dia memang doktor. Dia memang doktor. Jadi dah kita ambil 10 ni, saya nak tambah satu yang mana doa ketika kita ditimpa musibah. Daripada hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan min. Allah, semoga ya Allah berilah kepada aku pahala daripada musibah ini, dan gantilah dengan perkara yang lebih baik. Banyak berdoa. Sekarang kita semua ditimpa musibah. Bukan orang yang kena ya. Orang hak kena kurung pun kena timpa musibah. Ada orang yang menega, mengharapkan makanan-makanan jual tepi jalan pun kena tutup. Bayangkan, dia memang sepenuhnya 100% bergantung pada jualan kecil-kecilan dia. Sekarang dia kena tutup kedai, tak boleh buka. Pergi menega kena tangkap. Semua tu musibah. Kadang kita tak kena. Yang kaya tu mungkin dia seronok dia, kata duduk rumah boleh buat macam-macam. Cuba fikir tengok yang kawan-kawan kita, saudara mara kita yang Islam, yang mana susah, ditimpa musibah, penuh dugaan. Mereka ni tak macam kita. Tapi kita ni kena berdoa. Mintalah, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan min. Semoga ya Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, berilah pahala kepada musibah ini, musibahku. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepada aku fi musibati, di dalam ujianku. Wa khlufni khairan min. Dan gantilah yang lebih baik pada musibah ni. Ganti yang lebih baik yang akan datang. Seperti firman Allah Subhanahu taala, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap selepas kesusahan pasti ada kesenangan. Sekarang kita ditimpa musibah, ingatlah, katakan alhamdulillah. Sebab apa? Akan ada kesenangan yang akan datang. Insya-Allah kepada manusia yang berkeyakinan tersebut, akan Allah berikan kepada mereka kesenangan yang akan datang. Ni kita nampak senang banyak lah ni. Minyak turun ni. Jadi kita pun, ini satu tanda-tanda. Yang mana banyak kesenangan yang akan datang. Orang yang susah diberikan oleh kerajaan, duit dan apa sebagainya, bantuan semua sini. Ingatlah, yang penting bacalah doa ni, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan min. Taib. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Ummu Salamah. Jadi cukup setakat ini 10 daripada Syekh daripada Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr
Dan satu lagi tambahan daripada saya, semoga ia bermanfaat bagi orang yang beriman, bagi orang yang ingin mengetahui, bagi orang yang ingin mengangkat kebodohan dalam dirinya. Tetapi ia tidak memberi manfaat kepada orang-orang yang tidak inginkan kebaikan dan kepada manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu taala. Jika baik itu daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang itu dari saya. Jika terkasar bahasa itu kurangnya saya. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Ambil peluang waktu ni, banyak-banyak minta ampun. Semoga Allah berikan kita hidayah dan taufik. Dan insya-Allah semoga ia bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.